Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Salam Perpaduan. Berita pagi ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Hishammuddin bakal tanding Presiden UMNO, berita penuh. Melalui hantaran video di media sosialnya, bekas Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein menggariskan sedikit sebanyak tentang hala tuju politiknya selepas ini. Antara lain, beliau berazam mahu mengembalikan semula keyakinan rakyat terhadap parti itu susulan keputusan paling buruk yang dicapai BN pada PRU15 baru-baru ini. Katanya, UMNO dan BN tidak boleh salah langkah lagi selepas parti ditimpa kekalahan yang terburuk itu. Hishammuddin yang juga Bendahari Agung BN menegaskan, UMNO perlu menyadari dan menginsafi kedudukannya susulan kekalahan itu dengan sedia membetulkan kelemahan yang berlaku. Pada PRU15 baru-baru ini, BN kalah teruk dengan hanya mendapat 30 kerusi sahaja. Satu keputusan yang sepatutnya menginsafkan dan menyedarkan kita semua, khususnya warga UMNO dan BN. Sesungguhnya, kita perlu lakukan penambahbaikan dan apa juga pembetulan yang diperlukan untuk parti kesayangan kita ini. Banyak sangat kerja kita kena buat kalau nak pulihkan semula keyakinan rakyat. Kita tak boleh salah langkah lagi, katanya. Dalam waktu sama, Hishammuddin yang kini merupakan ahli parlimen Semborong turut mengimbas perjalanan politiknya selama ini, bermula di peringkat cawangan dalam UMNO bahagian ledang sehinggalah sekarang yang tidak pernah mudah laluannya. Memang sukar dan jalan ke depan lebih sukar tambahnya lagi. Selain menjawab persoalan bahawa dirinya akan kekal dulu, kini dan selama-lamanya bersama UMNO, Hishammuddin seterusnya berkata, beliau akan menggunakan masa yang ada sekarang dengan kedudukan dirinya yang tidak lagi sibuk lantaran tiada jawatan dalam kabinet untuk memulihkan kembali keyakinan rakyat kepada UMNO. Memandangkan sekarang ada sedikit kelebihan masa, tidaklah sesibuk sebelum ini, masa yang ada ini saya akan gunakan sebaik mungkin demi kelangsungan dan masa depan parti, tegasnya. Beliau menolak tuduhan kononnya bakal meninggalkan BN dan menyertai parti lain sambil menegaskan akan kekal setia kepada UMNO. Ada satu soalan yang selalu orang tanya saya, pendirian macam mana dan selepas ini apa hala tuju dalam politik? Bagi saya mudah saja. Saya tetap UMNO dulu, kini selamanya, katanya. Hishammuddin sedia maklum diketahui tidak sependapat dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berhubung hala tuju separti itu selepas keputusan PRU15 baru-baru ini. Sehari selepas keputusan PRU15 itu, Hishammuddin menegaskan pendirian untuk tidak bekerja sama dengan Pakatan Harapan PH bagi membentuk kerajaan dengan menyatakan keperluan parti itu untuk bekerja sama dengan pihak yang berkongsi nilai dan matlamat yang sehaluan. Apapun meneliti video tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara jelas dan terbuka, Hishammuddin jelas difahami sedang menyusun sesuatu perancangan untuk dirinya dalam UMNO, terutama dengan menyatakan untuk berperanan memulihkan semula keyakinan rakyat terhadap UMNO dalam keadaan dirinya tiada apa-apa jawatan di peringkat nasional. Ia dengan jelas bermaksud beliau sedang mengintai jawatan yang bukan kaleng-kaleng dalam pemilihan parti yang dijangka hanya beberapa bulan daripada sekarang. Ini kerana tanpa memegang sebarang jawatan, apa sangatlah upaya Hishammuddin untuk mengembalikan semula kekuatan UMNO. Lebih terserlah apabila beliau juga mengimbas tentang perjalanan politiknya selama ini yang tidak pernah mudah, sambil menegaskan jalan ke depan lebih sukar. Tentunya ia bermaksud bukan sekadar jawatan naib Presiden UMNO yang ingin ditandinginya. Lagi pula berikutan pernah memegang jawatan naib Presiden UMNO sebelum ini. Kalau inginkan kembali jawatan itu, ia tidaklah sesukar mana untuk beliau memperolehnya. Bahkan tak perlu pun sampai merakam video sebegini. Video begini hanya sesuai sebagai permulaan jika jawatan yang ingin direbut ialah Presiden UMNO. Hanya merebut jawatan Presiden UMNO yang ternampak sukar bagi beliau
tetapi ia bukanlah pula mustahil untuk direbutnya. Tambahan lagi, Hishamuddin sendiri seperti sudah bersedia menghadapi laluan yang lebih sukar di depannya. Betul tak ahli-ahli UMNO sekalian? Shahabuddin Hussein, 23 hari bulan 12 2022. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar berita panas malam ini. Dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Hadi haram perpaduan tanpa ikut petunjuk Allah. Berita penuh. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengingatkan hanya perpaduan yang mengikuti hidayah petunjuk Allah sahaja akan membawa berkat, berwawasan kukuh dan kekal daripada dunia hingga akhirat. Adapun perpaduan tanpa petunjuk Allah tersebut adalah diharamkan disebabkan oleh kerapuhannya. Ikatannya yang membawa pada di dunia dan akhirat kerana pelaksanaannya tidak berprinsipkan akidah dan tidak mempunyai konsep amar, ma'ruf dan nahi munkar yang mengawal kehidupan manusia serta pergaulannya dalam bermasyarakat. Hal ini disebabkan tiada asas akidah untuk mengawal diri dan tidak berakhlak, katanya pada hantaran di media sosial hari ini. Abdul Hadi menerusi hebahan mingguan minda Presiden PAS menjelaskan konsep perpaduan yang wajib dan haram di dalam Islam tanpa menyentuh secara langsung politik negara. Katanya, Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah selaku pemimpin negara agar menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk yang tertinggi di samping dirinya sendiri yang menjadi teladan. Rasulullah melaksanakan konsep perpaduan ketika menegakkan negara di Madinah dengan menyatukan penganut Islam dalam kalangan muhajirin yang datang daripada luar Madinah dan Ansar penduduk asal Madinah. Kemudiannya diikuti pula dengan penyertaan golongan bukan Islam yang tidak ekstrim dan berdamai dengan pelbagai agama, sama ada dari Madinah dan dari luarnya mengikut sempadan yang telah ditetapkan. Mereka semua termasuk dalam kalangan bukan Islam yang tidak bermusuh terhadap Islam, penganut dan negaranya. Semuanya telah dirakamkan dalam Syifa Madinah, piagam Madinah yang terkenal, katanya. Menurut Abdul Hadi, konsep perpaduan yang menerima Islam memimpin, hukum Islam adalah tertinggi bagi menyelesaikan semua masalah yang berlaku dengan adil dan saksama. Kita menyaksikan ideologi yang memimpin kerajaan perpaduan berasaskan bangsa, ekonomi, sempadan wilayah, kerjasama, pertahanan dan keamanan sangat singkat masa bertahannya. Hal ini demikian kerana kepimpinan tidak boleh mengawal nafsu manusia yang tidak dikawal oleh akal dan ilmu yang berpandukan iman atau akidah yang menjadi petunjuk Allah pencipta alam, katanya tanpa merujuk secara khusus kerajaan perpaduan yang dimaksudkannya itu. Pun begitu, Abdul Hadi sebelum ini pernah menyatakan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukan kerajaan perpaduan, sebaliknya cuma kerajaan minoriti. Abdul Hadi juga menuduh Parti Bukan Islam (DAP) mempunyai lebih banyak suara dalam kerajaan ketika menjelaskan kenapa PN menolak saranan yang di Pertuan Agong supaya gabungan itu membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan PH. Ini meskipun daripada 148 ahli parlimen yang menyokong Anwar sebagai ahli parlimen, Wakil Rakyat Melayu merupakan jumlah paling ramai dengan 50 daripada mereka adalah berketurunan Melayu. Ini diikuti oleh ahli parlimen Cina dengan 43 orang, Bumiputra Islam dari Sabah dan Sarawak 27, Bumiputra Bukan Islam dari Sabah dan Sarawak 16, dan India atau kaum-kaum lain 12.